Salam sejahtera semua. Manusia yang normal mempunyai perasaan suka, gembira, kecewa, marah. Dan itu adalah perasaan-perasaan yang normal bagi kita semua. Setiap hari kita berhadapan dengan perkara-perkara yang melibatkan emosi kita. Hari ini kita akan belajar secara khusus tentang beberapa topik yang berkaitan dengan pengurusan mental dan emosi. Ada beberapa perkara yang kita akan belajar, termasuklah apakah punca-punca kemarahan, bagaimana untuk menguruskan kemarahan, dan juga kita akan melihat apakah kesan kemarahan kepada kesehatan kita. Sebenarnya ada banyak punca kemarahan seseorang. Ini termasuklah disebabkan oleh letih, disebabkan oleh lapar, berasa terancam, dan kecewa. Serta ada banyak lagi perkara-perkara yang menyebabkan kita marah di dalam kehidupan kita. Bagaimana pula dengan kamu? Apakah puncak kemarahan bagi diri kamu sendiri? Berikut merupakan beberapa puncak kemarahan yang kita sering hadapi setiap hari. Yang pertama ialah sebarang jenis ancaman. Kedua, pengalaman pahit. Ketiga, perasaan bersalah. Yang keempat, rasa malu dan tidak berguna. Yang kelima, kritikan. Yang keenam, gagal memenuhi harapan atau jangkaan diri sendiri. Yang ketujuh, terkilan. Yang kedelapan, kesan ketagihan dan penyalahgunaan bahan. Yang kesembilan, kecamandrakan. Kesepuluh, berpindah rumah atau sekolah. 11, ketagihan gadget. 12, takut tersingkir. 13, tidak sanggup terima tanggung jawab. 14, kekecewaan. Dan yang ke-15, cemburu. Sebenarnya semakin dewasa, semakin umur kita meningkat, puncak kemarahan kita akan berbeza-beza. Mungkin pada hari ini, ketika umur kamu 15 tahun, ada banyak puncak-puncak kemarahan yang kamu akan berpendapat pada masa akan datang bahwa itu bukan lagi puncak kemarahan bagi kamu. Dan jika kita melihat kemarahan ini ataupun kekerapan dan tempo masa kemarahan akan membawa kesan yang nyata pada kesehatan diri seseorang. Mari kita saksikan ada beberapa implikasi kemarahan terhadap kesehatan diri kita. Antara implikasi kemarahan terhadap diri sendiri ialah sakit kepala, meningkatkan risiko mengalami stroke, menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan, masalah kulit seperti eczema, risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa, masalah pemakanan dan penghadaman, insomnia, meningkatkan tahap kebimbangan, mempercepatkan proses penuaan, memendekkan jangka hayat seseorang, gangguan pernafasan, dan serangan jantung, serta tekanan darah tinggi. Berikut merupakan beberapa perubahan yang berlaku ketika kita sedang mengalami kemarahan terhadap fisikal dan tingkah laku kita. Apabila kita dalam keadaan marah, fisikal kita akan berpeluh, menggigil, otot menjadi tegang, dan kadar pernafasan meningkat. Dari segi tingkah laku pula kita akan mengalami perubahan seperti percakapan semakin cepat dan kuat, menuding jari apabila bercakap, memaki, menjadi terlalu sensitif, tindakan yang agresif, serta nada suara yang tinggi. Selain daripada itu, kemarahan juga akan menyebabkan implikasi yang buruk kepada orang lain, termasuklah tanggapan negatif terhadap individu yang sering mempamerkan kemarahan. Yang kedua ialah timbulnya perasaan kurang yakin dan kurang selesa, dan juga akan menyebabkan hubungan persahabatan menjadi tegang dan renggang. Wah, cukup menakutkan. Oleh sebab itu kita harus pandai untuk menguruskan serta mengawal kemarahan kita. Kemahiran mengurus kemarahan adalah sangat penting kepada kita semua agar sentiasa dapat mengawal perasaan serta mengawal tindakan sewaktu kemarahan berlaku. Sekarang mari kita belajar bersama-sama bagaimanakah cara untuk mengawal kemarahan kita. Cara yang pertama ialah berhenti untuk melakukan sebarang activity. Apabila Anda merasakan kemarahan Anda semakin meningkat, beritahu diri sendiri, ingatkan diri sendiri untuk berhenti melakukan apa-apa sahaja aktiviti yang sedang dilakukan pada ketika itu. Hal ini akan membantu untuk menenangkan diri dan membolehkan kita berpikir dengan tenang. Cara yang kedua ialah coba bertenang. Mengira bilangan 1 hingga 100, minum air, berjalan dan menarik nafas yang panjang beberapa kali merupakan beberapa teknik yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kemarahan kamu. Cara yang ketiga pula ialah tinggalkan punca kemarahan. Tinggalkan perkara yang mencetuskan kemarahan.
dan kembali semula apabila Anda sudah tenang dan bersedia untuk menghadapinya. Cara yang keempat pula ialah berpikir sebelum bercakap. Kemarahan kadang-kadang menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata yang bukan datang daripada hati nurani kita. Oleh sebab itu, kita haruslah menenangkan diri dan berpikir. Dengan tenang, terangkan dengan jelas apa-apa yang menyebabkan Anda berasa marah. Jangan menjerit dan berteriak, dan jangan keluarkan kata-kata kesat atau membuat ancaman. Cara yang kelima pula ialah menggunakan kata ganti nama diri saya. Di dalam beberapa budaya dan kebiasaan, penggunaan perkataan aku merupakan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan diri apabila kita bercakap, kita menggunakan kata ganti nama saya. Ini untuk mengelakkan daripada salah faham dan juga ia kedengaran lebih bersopan dan orang yang mendengar tidak akan berasa diri mereka dipersalahkan. Cara keenam yang boleh saya kongsikan pada hari ini ialah mencari jalan penyelesaian. Ketika berlaku apa-apa yang kita tidak ingini, ataupun ketika berlaku apa-apa perubahan yang kita ingini, kita haruslah merancang perubahan itu, serta coba untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik, agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak kita ingini. Cara yang terakhir yang boleh saya kongsikan pada hari ini ialah dengan mendapatkan bantuan. Sebagai seorang pelajar di sekolah, Anda boleh meminta bantuan daripada orang-orang yang mampu untuk membantu menguruskan kemarahan kamu. Antaranya ialah guru counseling ataupun guru-guru yang kamu boleh percayai. Ataupun juga Anda boleh meminta bantuan daripada pakar-pakar psikologi yang terlatih dalam bidang kesehatan mental dan emosi. Seperti yang saya katakan tadi, kemarahan adalah normal untuk semua orang. Oleh sebab itu, setiap di antara kita harus belajar untuk mengawal emosi kita, supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini. Itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kita semua mampu untuk mengawal emosi dan perasaan kita, agar kita menjadi insan yang lebih baik. Jangan pernah berputus asa untuk mengejar kejayaan dan cita-cita. Pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah berusaha dan berdoa. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.